Okey, Assalamualaikum ya. Selamat sejahtera semua. Terima kasih kerana masuk kelas. Saya minta maaf sebab kelas mula lewat sikit ya. Jadi cikgu pun tak nak buang masa. Hari ini kita terus sambung kepada bab 12 ya. Murid-murid yang saya hormati sekalian. Okey, jadi bab 12 ini sebenarnya bab yang sangat penting seperti untuk bab 10 dan bab 11 selepas ya. Ya, kalau ikut apa yang senang katalah, kalau kamu tanya juga soalan ini, cikgu cuba tolong jawab sekarang. Cikgu keluar dari SPM ke? Ini antara soalan yang soalan-soalan yang kiranya kerap keluar dalam SPM. Itu memang betul. Dan aplikasi dia pun sangat-sangat banyak dalam masa akan datang lah. Apabila kita sebut untuk AI Artificial Intelligence, dan juga panggil apa ya? Banyaklah. Kalau kena kata seperti istilah-istilah itu semua kan nanti akan jadi kelang kabut juga. Jadi murid-murid, apa yang kita hari ini nak belajar ya, masa kita pendek ya. Jadi kita sekarang nak cuba membuat satu konsep dulu sebelum kita masuk secara mendalam. Murid-murid, tengok buku teks anda pada muka surat 216. 216. Murid-murid, kalau anda tengok pada istilah di sini, koordinasi dan gerak balas. Dia terdiri daripada dua perkataan ya. Satu ialah koordinasi, satu ialah gerak balas. Bukan sama ke cikgu? Tidak. Tidak. Tidak sama sekali sama. Koordinasi ini dia rujuk kepada bagaimana sebenarnya badan kamu bertindak balas terhadap satu rangsangan. Contoh, kalau kamu nampak cikgu nak menumbuk kamu, macam ni, penumbuk sampai ke muka kamu. Apa yang kamu akan buat? Logiknya kamu akan elak. Kamu akan elak penumbuk itu. Okey? Jadi kita sekarang nak belajar koordinasi badan. Bagaimana dari badan kamu ataupun mata kamu nampak penumbuk itu datang pada kamu, sehingganya kamu elakkan. Proses elakkan penumbuk itu kita panggil gerak balas ya. Proses dari kamu nampak penumbuk sampai kamu elakkan penumbuk, itu kita sekarang nak fahamkan koordinasi. Jadi, baca muka surat yang ke-216 ni. Apa yang kamu nampak di sini adalah, kamu akan nampak banyak perkataan di sini. Antara contoh yang dia beri sekarang adalah menjawab call. Menjawab satu call melalui handphone. Bagaimana sebenarnya kamu nak menjawab? Bagaimana kamu menjawab call dari handphone ataupun smartphone anda berdering? Maksud dia, okey, handphone berdering. Kamu dengar berdering sampai kamu pergi angkat call dan jawab. Jadi apa yang berlaku dalam proses daripada handphone berdering sampai anda menjawab call tersebut? Itu yang kita nak faham. Jadi tanpa melengahkan masa, kamu akan nampak beberapa perkataan di sini yang menjadikan fokus hari ini. Antaranya rangsangan, reseptor, otak, efektor dan gerak balas. Jadi cikgu, bagaimanakah kita nak buat satu konsep, okey, untuk kita menjawab segala isu dari tadi? Pertama, cikgu dah bagi contoh pertama, nampak penumbuk sehingga kamu elak penumbuk. 明白吗？看到拳头，直到你避开拳头，那个是第一个。Kedua, isu kedua, dengar call, dengar handphone berdering, sehingga kamu jawab call. 听到手机响，直到你接着手机聊天. Apakah yang benar berlaku? Itu yang kita nak jawab. Jadi, bermulanya dengan apa? Kita nak cerita mengenai koordinasi. Cikgu mula dengan istilah koordinasi yang muka surat 217 ya. 16 dan 17. Jadi, koordinasi kalau kamu tengok di sini merupakan proses pengesanan rangsangan yang berakhir dengan gerak balas.
Jadi kita nak cerita apa yang berlaku bermula dari rangsangan sampai ke gerak balas. Mungkin kamu akan tanya pertama, cikgu apa itu rangsangan? Pertama, isu pertama, penumbuk itu rangsangan. 拳头吗？要打着你吗？那拳头就是那个 kalau ikut bahasa Cina ya, rangsangan. Siapa boleh jawab untuk tolong cikgu jawab ni? Rangsangan dalam bahasa Cina ialah apa? Yes? Ya, cikgu nak cuba nak membuatkan semua orang faham. Cicik dek. Cikgu, rangsangan itu stimulus lah. Kalau ikut Cina, rangsangan itu cicik lah. Cikgu nak tanya, apa yang anda faham tentang rangsangan? Secara saintifik, apa maksudnya rangsangan? Jadi mungkin murid pun akan terfikirlah, ya, rangsangan itu apa? Penumbuk. Handphone berdering. Berdering itu adalah rangsangan. Jadi apa itu sebenarnya rangsangan? Kita perlu faham maksud rangsangan dalam kita punya sains. Jadi sekarang, kalau kamu ada kertas, kalau ada buku nota bab 12 ya, cikgu nak kamu fahamkan konsep dia sekarang. Bermula dari rangsangan. Jadi kita sekarang nak faham itu konsep. Okey. Murid-murid tengok pada skrin ya. Cikgu pun tak nak buang masa. Hari ini kita akan bermula dari rangsangan. Kita akan akhirkan dengan gerak balas. Jadi apa maksud sebenarnya rangsangan? Rangsangan ataupun dalam English kita panggil stimulant merujuk kepada perubahan persekitaran. 周遭的改变. Okey, itu rangsangan. Contoh. Kalau kamu nampak penumbuk, maksudnya penumbuk makin dekat kamu. Cikgu, penumbuk saya tak boleh faham. Handphone berdering, saya pun tak boleh faham. Tetapi, boleh ke tak cikgu bagi kamu satu contoh lagi? Isu yang satu contoh. Kalaulah kamu sentuh pada benda yang panas. Kamu tersentuh benda yang panas, tersentuh. Apa akan jadi kalau kamu tersentuh benda yang panas? Tangan kamu akan jauh terus. Akan terus jauh. Benda panas itu ialah rangsangan. Panas itu rujuk kepada perubahan persekitaran. Persekitaran apa dia yang rujuk? Persekitaran fizikal, iaitu suhu. Suhu. Kalau bunyi, handphone berdering tadi, bunyi. Rujuk kepada zarah-zarah udara bergetar. Penumbuk pula, sebab kamu nampak dengan mata. Perubahan cahaya. Perubahan cahaya. Sebab penumbuk datang, jadi ada perubahan pada cahaya, kamu mengesan dia. Jadi kamu akan elak. Pada hujung kamu akan elak. Tapi apa yang berlaku pada tengah-tengah itu? Proses kamu nampak penumbuk sampai kamu elak. Itu yang kita nak belajar koordinasi badan. Jadi tanpa melengahkan masa, cikgu nak sambungkan sikit untuk rangsangan ini. Rangsangan ataupun dalam bahasa Inggeris stimulant. Kamu perlu ikut stimulus. Bukan stimulant, stimulus. Okey. Perubahan persekitaran ini ada dua, kamu perlu faham ya. Persekitaran luaran dan dalaman. Luar, semua yang tadi cikgu contoh bagi, penumbuk luar, handphone berdering pun luar, dan benda panas pun luar. Cikgu, apa persekitaran dalam itu? Kamu telah belajar, iaitu benda alir tisu, plasma darah, dan juga benda alir limfa. Limfa. Itu persekitaran dalam. Persekitaran dalam rujuk kepada cecair yang merendamkan sel. Itu cerita lain dah. Cikgu minta kamu ulang balik semula, tengok balik semula pada bab yang ke-10 dan 11. Jadi, kamu pun dah tahu rangsangan perlu dikesan. English detected. Perlu dikesan oleh sesuatu yang khusus. Nama dia kita panggil reseptor. Sangat penting. Reseptor ini sangat penting. Reseptor ini biasanya terdapat pada organ deria. Contoh,
penumbuk datang, kamu guna apa yang nampak penumbuk itu? Mata. Dalam mata ada reseptor untuk penumbuk ni. Nanti sabar. Mata untuk penumbuk. Telefon dering, telinga. Telinga kita ada reseptor. Panas, kamu pegang, sentuh panas. Jadi, kulit tangan itu ialah reseptor, panas. Dia akan mengesan rangsangan. Jadi, kamu telah belajar pada tingkatan 3 lepas bahawa organ deria dalam badan kita ada 5 tau. Kalau kamu ingatlah, mata, telinga, hidung, kulit dan apa lagi? Mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. Jadi, setiap organ deria boleh mengesan rangsangan yang khusus. Kenapa? Sebab reseptor itu adalah khusus. Kalau untuk mengesan penumbuk, kamu akan guna mata. Kalau kamu tutup mata kamu, boleh ke tak kamu nampak penumbuk itu datang pada kamu? Jawapan dia tidak. Kamu tunjukkan lidah, tidak juga, tak boleh. Tunjuk lidah, kamu tak boleh nak elak penumbuk sebab kamu memang tak nampak penumbuk. Sebab apa? Dalam mata, kita ada fotoreseptor, khusus dia. Fotoreseptor. Maksud dia, sensitif kepada cahaya. Sensitif kepada cahaya. Kalaulah untuk telinga, jadi dia ada reseptor untuk getaran bunyi. Reseptor untuk getaran bunyi. Tapi untuk kulit mengesan panas, kita ada reseptor untuk suhu, kita panggil thermoreseptor. Jadi, kita nampak tak? Reseptor itu adalah khusus untuk rangsangan tertentu. Bukan satu reseptor untuk semua rangsangan, tidak. Itu pasal organ deria anda pelbagai, reseptor dia pun berbeza antara organ deria satu dengan organ deria yang lain. Jadi, reseptor itu boleh mengesan rangsangan. Jadi, cikgu nak kamu tengok isu yang keempat pula. Wah, banyak cikgu contoh kamu bagi isu ni. Kalau anda letak gula pada lidah. Kalau kamu letak gula pada lidah. Adakah tak gula itu yang pergi ke otak kamu? Itu soalan paling senang. Boleh siapa jawab? Tidak. Tidak kan? Kamu makan gula pada lidah, kamu rasa manis. Tapi bukan gula itu pergi ke otak. Seperti tadi kamu sentuh pada benda panas, bukannya api itu, tempat panas itu masuk ke otak. Jauh ni. Okey, kalau kamu kata dengar, okey, bunyi sampai ke otak, kamu nak kaitkan macam tu, itu kamu mungkin salah faham tau. Telinga dan otak dekat dah. Tetapi kalau penumbuk, adakah tak penumbuk itu masuk ke otak kamu? Tidak. Kamu nampak penumbuk? Ya, penumbuk datang dah. Kamu tengok ini penumbuk, tengok. Apa yang sebenarnya pergi ke otak kamu? Bukan penumbuk. Ada sesuatu yang hantar ke otak kamu. Isyarat yang hantar ke otak. 意思说有一个东西送去你脑里面，但是不是你看到的 object， 不是， bukan benda yang kamu nampak itu. Jadi apa benda yang kamu hantar itu sekarang? Itulah kita panggil sebenarnya impulse, isyarat. Keulang cikgu nak tulis semua benda merah ini penting sangat. Okey. Kenapa asyik gula biru pula? Sekejap Tukar kepada merah. Jadi reseptor itu akan mengesan rangsangan dan tukarkan rangsangan kepada impuls. Jadi ulang tukarkan rangsangan kepada impuls, hantar ke otak khususnya. Melalui apa? Kalau lidah letak gula, gula akan jadi satu impuls, satu isyarat elektrik dari lidah pergi ke otak. Melalui apa itu? Itulah kita panggil neuron efferent. Melalui neuron efferent ataupun panggil neuron deria pun terima. Neuron deria. Kadang-kadang mereka pun panggil neuron deria. Sebenarnya sama, neuron deria. Neuron efferent, neuron deria. Cikgu, kamu tengah cerita apa ni? Murid-murid,
Kalau anda sekarang tengah belajar, cikgu nak cuba meringkaskan benda ini kamu pernah belajar ya. Kamu boleh baca dari 216 sehingga ke jap ada kat belakang. Sehingga ke 223. 223 dah. Cikgu memang tengah nak buat satu rumusan dulu supaya anda boleh nampak apa yang kamu belajar. Okey? Jadi pertama, kamu letak lidah, gula kat lidah. Lidah itu ada reseptor yang mengesan gula. Jadi cikgu apa reseptor dia? Janji bukan fotoreseptor, bukan termoreseptor. Jadi untuk mengesan gula, cikgu apa dia? Gula itu ialah bahan kimia, betul ke tidak? Jadi kita panggil chemoreceptor lah, chemical. Chemoreceptor. Mengesan bahan kimia, tapi tak apa. Itu nanti masa tentang kita akan sebut. Jadi dia tukar impuls hantar ke otak. Kalau otak kamu adalah otak yang waras, maka gula itu dia akan ditafsir sebagai manis. Kalau otak kamu adalah rosak di situ, kamu akan tafsirkan gula sebagai masin. Kamu akan rasa masin kat otak lah. Seperti penumbuk juga. Mata kamu nampak penumbuk, isyarat hantar ke otak. Keluarlah imej penumbuk. Kalau kamu tak waras, kamu gila kosongnya. Kamu nampak penumbuk datang, kamu nampak perempuan datang. Orang nak elak, kamu pula biar je penumbuk itu kena pada muka. Sakit. Tapi padahal kamu nampak bukan penumbuk. Penumbuk yang datang, tapi disebabkan otak kamu tafsir lain. Jadi neural afferent akan hantar ke otak. Dan kita sedia maklum, otak banyak lagi neuron. Neuron apa yang ada di dalam otak? Kita panggil neuron. Neuron apa? Siapa nak sebutkan istilah itu? Kalau anda tengok di sini, murid-murid. Okey, kalau anda tengok di sini ya, muka surat yang ke 222 ada di sini ya. Neuron geganti. Neuron geganti ini, kamu perlu faham ya. Biasanya kita rujuk di tempat apa? Otak ataupun saraf tunjang. Otak ataupun saraf tunjang. Jadi dari neuron geganti itu dia akan tafsirkan impuls, memberikan image ke apa-apa yang patut. Kalau kamu normal, benda itu patut dikesan sebagai penumbuk-penumbuk, gula itu manis-manis, dering itu handphone dering, otak kamu akan keluar image handphone berdering. Dan kalau kamu sentuh benda panas, otak kamu akan rasa panas lah sekarang. Jadi semua itu memerlukan anda melakukan sesuatu. Penumbuk untuk elak, handphone untuk jawab, panas untuk elak. Okey, gula untuk rasa sedap dan makan lagi, sambung makan. Jadi otak itu akan melalui neuron lain, menghantar impuls ke neuron lain. Neuron apa lagi? Neuron efektor. Ataupun kita panggil neuron motor pun terima. Bukan efektor pula, silap. Neuron efferent. Apa efektor pula? Kan pandai je aku hasilkan perkataannya. Efferon. Ataupun kami panggil neuron motor pun terima. Untuk dihantar ke efektor. Efektor. Ini penting dah. Okey? Untuk apa efektor ini? Untuk menghasilkan benda yang kamu sekarang sebut iaitu gerak balas. Semua ini adalah impuls. Jadi apa itu impuls? Elektrik. Cikgu, elektrik itu bagaimana bentuk dia? Sabar. Cikgu akan sebut satu demi satu. Jadi, apa itu efektor? Efektor rujuk kepada apa? Kalau kamu nak tulis juga di sini, cikgu nak tak cukup ruang di sini ya. Jadi efektor silap cikgu, patut cikgu dah adjustkan tempat kan. Efektor ini rujuk kepada biasanya otot ataupun kelenjar.
saja. Otot ataupun kelenjar. Contoh, kenapa otot? Contoh, nampak penumbuk kepala kamu nak elak, jadi otot pada leher dan kepala serta bahu akan mengecut untuk kamu hasilkan pergerakan. Gerak balas itu pergerakan. Gerakkan kepala ke tepi, gerak balas. Kalau jawab call, maksud dia akan hantar ke efektor tangan. Lengan kita ada otot, kamu akan belajar nanti. Mengecutkan otot tangan, bengkokkan, luruskan tangan, tak apa. Ambil handphone, angkat handphone ke telinga ni. Angkat handphone ke telinga, mulut otot mengecut, mengendur, bercakap, "Hello, apa khabar?" Kalau tangan sentuh pada benda panas, efektor menerima impuls untuk kecutkan otot tangan, untuk tarikkan tangan. Elakkan daripada benda panas. Cikgu dah cakap itu semua adalah gerak balas. Kalau cikgu tuliskan dalam biru ya. Contoh-contoh, kalau untuk penumbuk, gerak balas itu adalah elakkan penumbuk. Melibatkan pengecutan, pengendoran otot. Jawab call, menurut konsep jawab call itu, kamu angkat telefon, kecut otot, kendur otot juga. Mulut bercakap, kecut dan juga kendur otot sama je. Apalagi sentuh benda panas, kamu elakkan juga, tarikkan tangan. Ataupun kita gunakan istilah tarikkan tangan pun boleh. Gerak balas itu ya tarikkan daripada benda yang panas. Kalau kamu makan benda manis, kamu rasa nak makan lagi, air liur itu keluar. Air liur keluar dengan lebih banyak. Kelenjar air liur dirangsangkan untuk keluarkan air liur. Jadi, apa yang cikgu cerita sekarang, inilah yang kita sekarang nak secara sebut sebagai koordinasi badan. Koordinasi yang normal. Maksudnya dari rangsangan bermula sampai dia berakhir. Kita nak cuba faham di pelbagai situasi bagaimanakah badan kita menghasilkan gerak balas melalui koordinasi yang tertentu. Jadi setiap koordinasi cerita dia mungkin lain sikit. Tapi yang umum, yang konsep besar dia seperti yang tertera pada skrin anda sekarang. Mungkin anda akan mula tanya, "Cikgu, perlu ke tidak saya tuliskan benda ini?" Kalau bagi saya, ya. Tuliskan bab 12, nota pertama ialah carta alih ni. Supaya kamu boleh faham apa itu sebenarnya. Kalau balik kepada tadi, nota ataupun buku teks anda, dia dah sebut ya. Muka surat ke-217, koordinasi ialah proses pengesanan rangsangan oleh reseptor dan berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian oleh efektor. Cikgu dah terangkan. Apa itu rangsangan? Tengok balik muka surat 216. Okey. Perubahan. Okey. Perubahan yang merangsang gerak balas. Perubahan. Ialah rangsangan. Okey. Rangsangan. Rangsangan yang dari persekitaran luar, kita panggil rangsangan luar. Penumbuk, gula, sentuh benda panas, telefon dering, semua rangsangan luar. Rangsangan luar. Gariskan rangsangan persekitaran luar. B pula, rangsangan persekitaran dalam. Ada apa pula? Seperti kalaulah badan kamu tiba-tiba rasa panas. Badan kamu tak apa-apa duduk, tiba-tiba panas. Mungkin sebab hormon anda menaik tertiba, panas, metabolisme meningkat kadarnya. Apa yang akan berlaku? Kamu mula berpeluh. Jadi, itu adalah badan kamu jadi panas dalam, tiba-tiba je. Sebab mungkin hormon je ulang. Jadi, rangsangan dari persekitaran dalam badan kamu rasa panas. Kamu mula berpeluh. Jadi, itu perubahan suhu badan. Rangsangan dalam persekitaran dalam. Ataupun,
Kandungan gula anda dalam darah tiba-tiba meningkat. Mungkin insulin kurang sikit masa itu. Jadi, dia perlu buat sesuatu loh untuk kurangkan paras gula dalam darah. Jadi, kamu juga didedarkan bahawa apa itu reseptor. Reseptor dengan bahasa kasar ialah sel deria. Sel deria. Reseptor ada pada setiap organ deria. Organ deria. Okey, organ deria boleh mengesan rangsangan disebabkan ada reseptornya yang khusus. Tangan boleh mengesan panas, tetapi biji mata tak boleh nak mengesan panas perubahan suhu persekitaran. Sebabnya apa? Sebab mata tidak mempunyai termoreseptor. Bukan, cikgu, ayah, sebab mata itu bukan kulit bukan. Kamu tak boleh jawab macam itu. Sebab mata tidak mempunyai reseptor untuk suhu, nama dia termoreseptor. Cikgu, kamu cakap apa ni? Sama-sama, jom pergi tengok muka surat 218. 218. Jadi kita ada banyak jenis reseptor. Reseptor deria terdapat pada penghujung gentian saraf mengesan maklumat di persekitaran luar dan dalam. Fotoreseptor adalah untuk cahaya. Termoreseptor adalah untuk perubahan suhu. Kemoreseptor untuk bahan kimia. Baroreseptor adalah untuk tekanan dalam darah kita. Tekanan darah tinggi ke rendah. Mekanoreseptor adalah untuk sentuhan dan juga tekanan. Paling penting kamu rasa sentuh. Nociceptor adalah untuk kesakitan. Kenapa kamu rasa sakit? Nociceptor lah. Maksudnya apabila benda pukul kamu, dia memberi rangsangan pada nociceptor. Jadi hantar ke otak. Kalau otak kamu waras, kamu akan tafsirkan impuls itu sebagai sakit. Pukul mah. Murid-murid, sampai ini boleh faham ke tak? Boleh cikgu tanya, boleh cikgu tanya 2-3 orang di sini kak. Mula dengan mungkin Alia Syafia dulu. Alia Syafia boleh faham tak apa yang cikgu nak sampaikan? Koordinasi badan hari ini. Alia Syafia? Boleh cikgu tanya yang kedua, Wong Kayi. Kayi boleh faham ke tak? Boleh. Boleh cikgu tanya soalan lagi, Hong Yushen. Yushen baru masuk kan? Boleh ke tak? Yushen? Boleh bantu Yushen ke tak? Hari ni Sri? Hari ni Sri boleh bantu tak? Boleh faham tak? Hari ni? Hari ni Sri? Hari ni Sri boleh ikut. Kalau sesiapa yang menghadapi sukar untuk jawab, cikgu tak kisah angkat tangan pun boleh ikut. Cikgu boleh faham je ya. Boleh ke tidak? Okey, ada. Hari ni? Hari ni pun mungkin masalah internet cikgu faham. Tanya lagi seorang. Lim Zheng Xian. Zheng Xian, mimpai mah? Okey. Jadi, itu permulaan. Cikgu, boleh tak kamu cerita balik untuk isu pertama? Ya. Kalau kamu tengok penumbuk. Penumbuk itu dikira sebagai rangsangan cahaya. Kamu nampak penumbuk sebab pantulan cahaya. Jadi mata kamu ada fotoreseptor pada retina, khususnya retina. Dia akan mengesan penumbuk itu, hantar impuls pergi ke otak melalui neuron deria. Kamu telah belajar sebenarnya. Neuron deria itu ya saraf optik. Saraf optik untuk mata. Okey? Optik pergi ke otak. Jadi murid-murid, apa yang kamu perlu buat lepas ini? Cikgu pun tak nak buang masa murid-murid semua. Kerja kamu selepas ini adalah tengok pergi ke muka surat 224. Cikgu ulang ya. Pergi ke muka surat 224. Kalau anda tak nampak, 224 sekali dengan 223. Cikgu nak kamu sebenarnya kaitkan. Cikgu nak kamu sekarang ambil masa 8 minit lagi ni untuk memahami. Kalau boleh, lukiskan.
dalam buku nota anda bagaimana sebenarnya bentuk neuron efferent, neuron geganti dan neuron efferent ataupun neuron motor. Ya, cikgu lukis ke? Ya, sebabnya anda telah belajar lukis sel haiwan. Sel haiwan bentuk macam ni. Nukleus kat tengah. Nukleus ni kat tengah. Ini yang paling am lah. Sebenarnya salah lah. Kamu boleh lukis yang betul kan? Ada ke tak sel neuron? Cikgu, apa itu neuron? Sel saraf. Neuron itu adalah istilah untuk sel saraf. Sama dengan bentuk sel. Jawapan dia tidak. Bentuk dia macam mana? Jadi untuk besok pagi, kita akan terus mulakan dengan ini. Bentuk untuk setiap neuron. Kelas kamu akan mula pukul 8 sampai 9.30. Ya, memang tak cukup masa untuk cikgu lukis dan terangkan tiga-tiga ni pun. Lepas tu kaitkan dengan setiap neuron kepada 4 isu atau situasi yang cikgu cakap tadi. Nampak penumbuk sehingga elak penumbuk. Sentuh panas, elakkan panas. Okey? Letak gula pada lidah, jadikan keluar lebih banyak air liur. Dan satu lagi, apa yang cikgu cakap ni? Menjawab telefon. Biasa cikgu akan guna menjawab telefon, dering lah sebagai contoh untuk kita fahamkan apa koordinasi yang berlaku dalam badan melibatkan setiap neuron yang ada. Melibatkan setiap neuron yang ada. Jadi, ada masalah ke tak untuk kerja anda lepas ni? Ada ke tidak? Kamu perlu kisah setiap neuron itu. Neuron deria ataupun efferent. Lepas itu neuron geganti ataupun in English kita panggil interneuron. Neuron motor ataupun neuron efferent. A dan E senang je. Kamu akan mengesan. Jadi kalau kamu kata sentuh panas, kamu sentuh panas, murid-murid sentuh panas. Jadi neuron yang hantar impuls panas itu pergi ke otak, kita panggil neuron efferent. Di otak untuk baca panas itu, baca ada banyak neuron supaya keluar tafsir image panas itu neuron apa? Geganti di otak. Panas, oh bahaya, perlu elakkan. Jadi dia akan hantar semula impuls dari otak pergi ke tangan, otot tangan untuk kecut. Nah tengok otot cikgu tu, kecut dan tarik. Satu lagi, dari otak impuls pergi ke otot tangan ini, neuron efferent, neuron motor. Jadi kita perlu faham bentuk mereka berbeza. Kita akan sebut benda ini besok pagi. Siapa ada soalan? Kalau tak ada, cikgu nak minta supaya buka kamera semua ya. Murid-murid yang saya hormati sekarang, sila buka kamera sekarang. Kerja kamu lepas ni berlukiskan tiga-tiga neuron itu Kita akan bandingkan besok. Ya, sila buka kamera. Murid-murid. Jangan buang masa ya. Malia, Cihang, Junlim, Yixuan, Zheng Xiang, Tahar, Syafia. Buka kamera. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alia Syafia, boleh tak? Okey, itu jadi ya daripada cikgu hari ini ya. Cikgu pun tak nak buang masa semua. Terima kasih. Cikgu akan kata jumpa besok pagi pukul 8. Okey, kita akan sambung benda itu. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.